ليتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Pengerusi Masjid Tengkera AJK, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini dapat kita bersama lagi untuk mengisi ruang di antara Maghrib dan Isya. Allah Taala telah berikan nikmat kesihatan pada kita, mampu kita untuk mendirikan solat Maghrib secara berjamaah, dan kita top up dengan kuliah Maghrib yang mana Allah Taala janjikan pada mereka yang menuntut ilmu ini akan diberikan kemudahan insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita akan membacakan satu kitab yang dinamakan Talbis Iblis karangan Ibnu Jauzi Al-Baghdadi. Ya, sebelum kita pergi melihat kepada kitab tersebut, ingin saya teruskan tradisi yang telah disampaikan oleh alim ulama, muhaddisin dan juga para asatizah kita mengenai hadis yang awal. Hadis yang awal apabila kita bertemu, berkongsi ilmu, menyampaikan kalamullah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lazimnya para guru-guru, para anak murid akan berkongsi satu hadis yang dinamakan dengan hadis ar-rahmah al-musalsal bil awwaliyah. Musalsal bermakna hadis yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah. Al-awliyah adalah hadis yang terawal, hadis yang mula-mula. Yaqul faqir ila Allah al-Bari Ibrahim bin Masran al-Banjari, haddatsana bihi syekhuna al-alim al-faqih al-musnid nabihi da'i al-murabbi Syekh Muhammad Nuruddin bin Marbu bin Abdullah al-Banjari al-Makki hafizahullahu ta'ala, wa huwa awwalu hadis sami'tuhu minhu qala akhbaruna bihi syekhuna al-allamah musnid kabir Abul Faid Muhammad Yasin bin Muhammad Isa al-Fadani. وسند متصل إلى عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dengan hadis yang merupakan sanad bersambung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada hadis yang berakhir dengan Abdullah bin Amru terus kepada Rasulullah. Rasulullah menyebut tentang ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang yang berkasih sayang, orang yang mempunyai perasaan sifat rahim, mempunyai kasih sayang, yarhamahumur rahman, ianya itu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman adalah salah satu daripada asmaullah. Ya. Nama Allah yang nak menceritakan pada kita bahawa Allah Taala itu memiliki sifat Ar-Rahman, Maha mengasihani. Ya. Tabaraka wa taala disambung dalam hadis ini. Dan kemudian dikatakan lagi irhamu man fil ard, berkasih sayanglah kamu pada sesiapa yang berada di dunia. Fil ardi, atas dunia ni, yarhamukum man fis sama, maka kamu akan disayangi oleh man fis sama, sesiapa yang berada di langit, mereka yang berada di langit. Siapa yang ada di langit, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian? Burung, ya, lalat, nyamuk? Tak. Yang ada di langit dimaksudkan dalam hadis ini adalah merupakan malaikatul mukharrabin, iaitu malaikat yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi nak tarik rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita hubungkan silaturahim antara kita, terutamanya kita yang hadir pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Malaikat tidak dengan rahmat yang Allah Ta'ala bagi sedikit dalam hati tuan-tuan, maka hari ini tuan-tuan hadir sebab kasih sayang kita pada makhluk sesama kita dan kasih sayang kita pada Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, untuk sekalian guru yang dijumpai, yang saya jumpa termasuklah Al-Faqir, guru saya Syekh Ibrahim Ibnu Masran Al-Banjari, termasuklah Syekh Nurdin Marbu Al-Banjari yang mendapatkan sanad ini daripada sanad musnid dunia, iaitu Syekh Yasin Al-Fadani. Bersambung-sambung sanadnya sampailah kepada Abdullah bin Amru. Maka sampailah kepada hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, perintah Rasul untuk berkasih sayang antara satu sama lain. Jadi kita nak supaya disayangi oleh Allah, disayangi oleh para malaikat, sambungkan silaturahim, sayang antara satu sama lain, hubungan antara kita para jemaah, hubungan kita dengan imam, hubungan kita dengan pemimpin masyarakat, hubungan kita dengan asatizah. Jadi hadis ini adalah merupakan riwayat ada di dalam kitab At-Tirmizi dan juga dikatakan Hasan Ali. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, setelah Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menghubungkan silaturahim, dan Nabi melalui sabdanya itu tadi memerintahkan kita supaya menyayangi antara sesiapa yang ada di muka bumi ini, maka dari situ turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okey, bila dah cerita pasal hadis ini, kita akan lihat pada sabda pada firman Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan di awal tadi. Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim وعن أيمان ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Ini adalah merupakan ayat daripada surah Al-A'raf, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Cerita bagaimana Iblis berkata pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nak masuk mukadimah kitab ni, sebelum saya nak ceritakan penulis dia, saya nak cerita sebab dulu kenapa kita nak mengaji kitab ni. Ya, qala fa bima aghwaytani, seperti mana ya Tuhanku engkau telah gelincirkan aku. Gelincirkan aku tu siapa? Gelincirkan iblis daripada syurga. Ya. Fala aqudanna lahum siratakal mustaqim, maka aku akan menghalangi manusia ini daripada mengikut jalan kamu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim, aku akan mendatangi mereka. Mereka tu siapa tuan-tuan? Kitalah, manusia, yang mana berusaha nak ikut siratal mustaqim. Dalam sembahyang kita minta ihdinas siratal mustaqim. Iblis kata apa? Dia janji, dia bagi tahu pada Allah Ta'ala, aku akan kacau mereka dari mengikut jalan kamu yang lurus. Dengan cara yang mana? Aku tak kira, aku akan datang sama ada daripada depan mereka. Min baini aydihim wa min khalfihim, iblis akan datang daripada belakang kita. Wa an aymanihim, daripada belah kanan kita. Wa an syama'ilihim, daripada belah kiri mereka. Sehingga Iblis kata pada Allah Ta'ala, wala tajidu aksaruhum syakirin, sehingga kamu akan dapati mereka ini sikit saja yang bersyukur. Itu kata-kata iblis. Selepas iblis laknatullah itu telah diturunkan daripada syurga. Jadi cerita iblis turun keluar daripada syurga, turun ke dunia ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian,
Allah Ta'ala telah cerita seawal dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah, mula-mula cerita nak kenal iblis, seperti mana dalam kitab ni kita kenal batang tubuh iblis dulu macam mana. Dalam surah Al-Baqarah, dalam ayat yang ke-35, dalam ayat yang ke-34, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Apabila Allah Ta'ala memerintahkan pada malaikat, malaikat yang ada di syurga, yang sama-sama berada dalam bawah pemerintahan Allah Ta'ala itu, sujudlah kamu kepada Adam. Sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah semua malaikat yang ada pada masa itu. Ada ulama menafsirkan sujudnya itu bukanlah sama macam sujud kita sembahyang ni. Sebab kita dilarang untuk letak kepala lebih melainkan hanya pada Allah Ta'ala. Letak kepala ke lantai ni melainkan hanya pada Allah Ta'ala. Lalu ada ulama menafsirkan dengan sujud dengan maksud erti hormat. Ada yang menyatakan sujud seperti mana kita sujud. Tapi yang paling sahih sekali, dia tak sujud sama seperti kita sujud itu tadi. Yang penting hormat. Allah Ta'ala suruh malaikat itu hormat kepada Nabi Adam. Dan ia adalah merupakan perintah Allah dan ujian pada satu makhluk. Ujian pada siapa? Illa iblis. Sujud semua malaikat. Maka yang tak sujudnya siapa? Tak sujudnya iblis. Iblis dia tak sujud. Aba wastakbara, enggan. Aba wastakbara, yang kedua, dan dia takabur, dia membesar diri, dia riak. Wa kana minal kafirin. Akibat daripada aba, akibat daripada astakbar, maka dia termasuk dalam kumpulan kafirin, kumpulan orang yang berpaling. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dari mana, macam mana kalau kita jadi persoalan, kalau yang ada di sekeliling Nabi Adam, sekelilingnya dipenuhi dengan malaikat, macam mana tiba-tiba boleh ada iblis? Macam mana iblis boleh ada duk celah-celah malaikat tu? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, nak tahu cerita dia, kita kena balik kepada ayat yang 30. Nak tahu macam mana Nabi ada iblis di kalangan para malaikat, tengok ayat 30. Siapa ada Quran boleh buka tengok. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dengar molek ni macam mana kisah iblis boleh masuk dalam kumpulan malaikat. Apabila Allah Ta'ala berkata pada malaikat, wa iz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku nak menjadikan fil ardi khalifah, aku nak menjadikan atas ard, atas bumi ini siapa? Khalifah, wakil. Khalifah ni wakil, ya, wakil. Khalaf, dia duduk berendanya belakang, khalaf. Tapi yang masukkan di dalam ayat ini wakil ataupun khalifah, pemimpin. Qalu ataj'alun fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Lalu malaikat dia bertanya pada Allah Ta'ala, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Ya Allah, adakah kamu nak menjadikan, ya Allah, atas muka bumi ini mereka yang melakukan kerosakan, yufsidu fiha, melakukan kerosakan atas bumi, wa yasfikud dima', dan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami, malaikat kata, kami sentiasa bertasbih mensucikan kamu dan memuji kamu.
wa nuqaddisu lak, dan kami ini sentiasa patuh tak buat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malaikat ni dia bukan tanya dalam erti kata dia ingkar, bukan dia tak nak sujud, tapi dia tanya ni tanya sungguh. Kadang-kadang kita orang suruh buat kerja, kita suruh, kita tanya macam-macam. Contoh macam Bani Israel, kalau tuan tengok dalam Al-Quran macam mana dia dengan Nabi Musa. Nabi Musa suruh sembelih lembu, cari lembu untuk disembelih. Tanya macam-macam, macam mana bentuk dia, macam mana color dia, macam mana umur dia, macam mana pekerjaan lembu tu. Ya, itu tanya tu sebab tak nak buat. Tapi malaikat yang tanya ataj'alu fiha tu, maknanya malaikat betul-betul tak tahu. Sebab apa? Malaikat ni apa yang dia tahu sebelum Allah Ta'ala jadikan manusia, jadikan manusia, dah ada satu makhluk lain yang duduk di atas muka bumi ni. Duduk muka bumi ni sebelum kita, sebelum Adam, dah ada makhluk lain. Dan makhluk ini telah melakukan kerosakan di atas muka bumi yang amat teruk, sehingga Allah Ta'ala perintahkan malaikat memerangi mereka. Boleh tengok kitab tafsir, ya, tengok kitab tafsir Qurtubi, tengok kitab tafsir kalau kata tengok dalam kitab tafsir Jalalain dia tak ada. Kalau tengok kitab tafsir, cuba tengok, ya, dekat dalam tu dia katakan bahawa sebelum manusia menghuni muka bumi ada makhluk lain, tapi mereka ini melakukan kerosakan sehingga Allah Ta'ala perintahkan malaikat pergi serang mereka. Tapi yang dalam ni tak ada. Dalam Al-Quran dia tak sebut detail, cuma dalam tafsir sahaja ulama menafsirkan. Baik, lalu kita tertanya-tanya, siapakah yang duduk sebelum manusia? Sebelum kita duduk sini, siapa duduk? Dinosaur. Dinosaur tu ahli sains dia jumpa. Ya, bagaimana umurnya itu bukan ahli kita, itu bukan persoalan kita. Persoalan kita hari ini, malaikat tahu mana yang kata makhluk sebelumnya itu telah melakukan kerosakan. Ya, merosakan. Jadi di selidik ulama buat perkajian, lalu datang satu teori yang menyatakan sebelum manusia duduk di muka bumi ini, yang duduknya itu jin. Jin. Ada yang sebut Banul Jan, ada yang sebut jin, dan macam-macam teori lagi. Sebab apa? Al-Quran dia tak sebut dengan jelas siapa makhluk sebelum manusia. Kita kena cari. Baik, antara yang disebut sebagai jin itu adalah satu makhluk yang lebih tua umurnya daripada kita. Sebab tu tak heran kalau orang masuk jin, dimasuki jin, maka dia boleh cerita perkara yang lampau-lampau. Orang Melaka nak tahu sejarah dulu-dulu, tanya jin, dia tahulah. Jangan tunggu orang masuk jin baru kita tanya. Tak, kita kaji eloklah. Tapi nak ceritanya jin ni hidupnya lama. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam turutan wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia. Jin datang dulu baru manusia. Jadi jin tu memang dia datang dulu daripada kita. Jin ni banyak melakukan kerosakan sebelum malaikat diperintahkan untuk memerangi mereka. Ada yang kena bunuh, ada yang dihalau, dan tempat mereka itu adalah di laut dan tepi-tepi laut dan dalam hutan. Yang tinggal adalah yang tu. Manakala yang paling cerdik sekali datang mana? Maka diangkat masuk duduk bersama-sama dengan malaikat. Maka itulah iblis yang duduk. Dia adalah merupakan jin. Tuan-tuan cari dalam Al-Quran, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu adalah daripada jin yang fasik, yang lawan, yang engkar perintah Allah Ta'ala. Itulah iblis. Dia daripada asal keturunan jin. Kalau orang kata dia adalah merupakan salah satu malaikat yang engkar, tak boleh, salah. Sebab Allah Ta'ala sendiri terangkan bahawa sifat malaikat itu la ya'suna Allahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
tidaklah malaikat ini membuat maksiat, ingkar pada Allah Ta'ala. Apa yang disuruh semua dibuat, wa yaf'aluna ma tu'marun, dan membuat apa yang disuruh. Jadi bukanlah kalau kita satu hari kita berjalan dengan orang kata, yang kata iblis tu dia merupakan salah satu malaikat yang kufur. Salah. Sebab Allah Ta'ala sifatkan malaikat ini dia bukan melakukan maksiat. Kan tuan-tuan boleh dengar satu lagi orang cakap malaikat Harut wa Marut yang ajar orang sihir itu. Sama ada dia itu ingkar perintah Allah ataupun tidak, jadi kita tengok. Ya. Lalu bila kata iblis, Allah Ta'ala perintahkan supaya semua malaikat itu sujud pada Nabi Adam, maka semua sujud. Salah satu sebab kenapa Allah Ta'ala muliakan Adam daripada malaikat, sebab Allah Ta'ala berikan kepadanya ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Dan Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Adam itu ilmu tentang nama. Nama. Summa 'aradahum 'alal malaikah, kemudian di'arad tu maknanya ditunjukkan kepada para malaikat. Allah Ta'ala kata Adam, apa benda yang kat situ? Nabi Adam kata, ini namanya pokok, ini namanya semut, ini namanya buah, ini namanya rumput. Nabi Adam berjaya setelah Allah Ta'ala bagi pada dia ilmu. Nak menunjukkan kepada kita tuan-tuan dan puan-puan, ilmu itu menjadikan kita mulia. Bukan harta, bukannya rumah kita, bukannya apa-apa yang kita ada pada zahirnya. Yang jadikan kita mulia adalah ilmu. Jadi jangan tinggal majlis ilmu. Sebab apa tuan-tuan? Salah satu rahsia untuk jadikan orang hormat pada kita adalah dengan kita mengetahui sesuatu. Contoh, kalau saya cakap dengan tuan-tuan dan puan-puan, tiba-tiba saya sebut nama tuan-tuan betul, Tuan Haji Tirmizi. Masa tu saya tak kenal dia. Jadi Tuan Haji Tirmizi pun dia terkejut, macam mana saya boleh tahu nama dia? Ya. Sebab benda ni dah disebut dalam Al-Quran, siapa yang tahu nama, dia pandai. Ya. Salah satu cara nak menakluk orang yang kita nak bersembang, nak bercakap, kita kena tahu nama dia. Sebab dalam Quran sebut wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Semua kullaha, benda yang dalam syurga semua Nabi Adam tahu. Sebab itulah ia mendatangkan kecemburuan kepada iblis, sehingga apabila diperintahkan untuk sujud, dia tak nak sujud. Kata iblis apa tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian? Yang pertama dia tadi dia enggan. Astakbara, dia membesarkan diri. Cara dia besarkan diri macam mana? Allah Ta'ala tanya pada dia tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, qala ma mana'aka alla tasjud, kenapa kamu tak sujud? Iz amartuk, apabila aku suruh. Lalu iblis kata apa? Qala ana khairum minhu, aku ini lebih baik daripada dia. Dia tu siapa? Dia tu Adam. Dia beritahu aku ni lagi baik pada Adam. Baik kat mana? Baik dari segi apa? Baik dari khalaqtani min narin, aku ini diciptakan daripada api. Wa khalaqtahu min tin, dan dia diciptakan daripada tanah. Kan api ni tuan-tuan tengok sifat dia, dia naik ke atas. Jarang api turun ke bawah. Ada ke? Siapa pernah jumpa api turun ke bawah tu? Mungkin dia sebab ikut dia punya konduktor dia tu, dia turun ke bawah. Tapi sifat dia naik ke atas. Manakala bumi, sifat dia membumi lah. Ya, dia ada satu kisah bagaimana Allah Ta'ala masa nak mula-mula ciptakan Nabi Adam ni, Allah Ta'ala perintahkan malaikat pergi ambil tanah daripada bumi ni. Ya, mulanya bumi ni tak nak bagi. Nak cerita asas, kentur sikit. Hak ni diceritakan dalam kitab yang namanya Syarhus Sudur fi Hal Mauta wal Qubur. Itu karangan Imam Jalaluddin As-Sayuti. Kalau dalam terjemahannya dibaca orang selalunya ziarah ke alam barzakh. Dalam kitab tu Imam Sayuti riwayatkan satu hadis yang mana malaikat yang nak ambil buka bumi ni, nak jadikan Nabi Adam ni,
Dia perintah, Allah Ta'ala perintahkan siapa? Perintahkan malaikat yang duk tanggung arash ni. Malaikat yang istimewa, malaikat yang pangkat tinggi-tinggi. Disuruh satu malaikat turun pergi ambil tanah daripada muka bumi ni, hak kita duk pijak ni. Lalu bumi cakap apa ke dia? Bumi kata, ya wahai malaikat, tolong sampaikan kepada Tuhanku dan Tuhanmu bahawa aku ini tidak mahu sebahagian daripada diriku ini kelak akan menjadi bahan bakar api neraka. Baliklah malaikat ni cerita. Dia bukannya bumi ni ingkar perintah Allah Ta'ala, tapi dia cuma minta melalui pertengahan malaikat tadi tu. Tolong sampaikan pada Tuhanku, aku tak nak diriku ini jadi bahan bakar besok dalam api neraka. Balik malaikat ni, Allah Ta'ala hantar lagi malaikat. Berhabis semua malaikat yang ada bawah aras tu, semua dah diminta bumi cakap benda yang sama. Sampailah akhirnya Allah Ta'ala perintahkan malaikat maut yang turun. Maka malaikat maut yang turun, maka masa dia nak ambil tu, cakap yang sama juga. Bumi ni dia cakap yang sama. Tolong sampaikan kepada Tuhanku dan Tuhanmu bahawa aku ini tak nak sebahagian daripada aku ini kelak akan menjadi penghuni neraka. Lalu malaikat maut cakap apa? Wahai bumi, Allah lebih patut layak untuk dipatuhi daripada aku patuh pada engkau. Jadi malaikat maut yang ambil tanah yang ada ni, diambil daripada setiap bahagian muka bumi ini. Bukan ambil semua, dia ambil sikit-sikit, cukut-cukut. Maka dibawa kepada Allah Ta'ala, lalu dicampurkan dengan air daripada syurga, menjadi dah ia lumpur hitam. Dan dari situ diberi bentuk, dan Allah Ta'ala tiupkan roh ke dalam jasad yang daripada tanah itu. Maka jadilah ia Adam, iaitu tok nenek kita dulu. Asal kita daripada Nabi Adam. Ni hak kita cerita ni tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ya. Jadi bila Allah Ta'ala telah perintahkan malaikat sujud, iblis tak nak sujud, maka ia diusir. Walaupun begitu, ia diusir, ia masih lagi marah kepada Nabi Adam, marah kepada iblis ni. Sungguh pun dia ingkar perintah Allah, tapi dia tetap tahu, dia tetap menyatakan bahawa Allah Ta'ala itu Maha Pencipta, Allah Ta'ala itu Tuhan. Sebab tu kalau kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, manusia ni kata akulah Tuhan, aku lebih berkuasa, aku tahu dia nak mati bila, aku tahu itu, aku tahu ini, maka dia dah lebih daripada Tuhan, lebih daripada iblis lagi. Sebab iblis pun dia tahu Allah Ta'ala itu Maha berkuasa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi iblis ni buat apa tuan-tuan? Dia tak senang tengok Nabi Adam berada dalam syurga, maka dia mula hasut nak suruh Nabi Adam dan juga siapa? Isterinya Hawa untuk turun ke muka bumi. Turun muka bumi, join dia dekat muka bumi. Sebab dia sudah ada perasaan dendam dan iri hati. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Lalu dia hasutkan Hawa. Ya, ini bermulanya talbis iblis ni. Dia cakap kat Hawa apa? Panjang cerita dia, saya pendekkan nak sampai maksud tipu daya iblis ni. Dia hasut Hawa, katakan kepada Adam bahawa dekatlah kamu dengan pohon khuldi itu. Allah Ta'ala tak sebut dalam Al-Quran ni pohon khuldi, tapi itu dalam kitab tafsir cakap. Ya, sebab Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Allah Ta'ala kata, wahai Adam, kunta wa iskunta wa anta wa zawjuka, wahai Adam, duduklah dalam ni bersama dengan pasangan kamu dalam jannah, dan makanlah apa saja yang kamu berdua nak, tapi satu saja, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu dekat dengan pokok ini. Pokok ini. Tapi Allah Ta'ala tak sebut sama ada itu adalah khuldi ke pokok apa ke nama, tapi syajarah Allah Ta'ala sebut pokok. Lalu
Apa yang dibuat, iblis telah menggoda. Dia nak terus nak minta Nabi Adam dekat, tak boleh. Apa yang dia buat melalui perempuan dan Hawa. Jadi Hawa minta supaya nak rasa syajarah, rasa pokok buah tu. Allah Ta'ala kata jangan dekat, dia nak rasa terus. Lalu dari situ keluarlah satu nama Al-Khuldi tu. Khuldi tu maknanya yang kekal. Khulud, kekal. Sebab apa? Dikatakan iblis tu dia hasut Hawa, dia kata kalau kamu nak duduk syurga selama-lamanya, dia tipu dia. Maka makanlah buah ini, maka kamu akan kekal. Yang Allah Ta'ala larang tadi, hak tu dia suruh Nabi Adam, Hawa tu suruh Nabi Adam pergi dekat situ. Lalu Hawa pujuk, maka Nabi Adam pun pergilah. Maka dari situ Allah Ta'ala fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Maka iblis pun menjalankan tipu daya dia yang pertama dengan kata kamu nak hidup kekal lama dalam syurga, makan buah ni, maka termakan tipu itu. Maka fa'akhrajahuma mimma kana fih, maka jatuhlah, maka turunlah, fa'akhraja, maka keluarlah Adam dan Hawa daripada syurga kerana tipu daya iblis yang pertama. Lalu Nabi Adam turun kat mana? Ada satu bukit dekat dengan Ceylon ataupun Sri Lanka. Maka manakala itu tafsir, ahli tafsir kata manakala Hawa turun kat mana? Dekat Jeddah. Siapa pernah pergi, kalau ikut rombongan pergi umrah ataupun haji, dia satu tempat tu ada namanya Jeddah, tempat flight turun kat sana. Jadi kenapa namanya Jeddah? Jeddah dalam bahasa Arab memberi erti nenek. Jumpanya dekat mana? Jumpa balik, dah jatuh ke bumi, jumpa balik, maka jumpanya dekat Jabal Rahmah. Jabal Rahmah tu dekat Arafah tu, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tak pergi saja, kalau orang buat haji memang akan pergi situ. Sebab dia salah satu daripada rukun dia, wukuf di Arafah. Dia salah satu bukit yang ada dekat situ, ataupun memang situlah satu-satunya bukit, itulah namanya Jabal Rahmah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian iblis masih lagi tidak berpuas hati. Apabila Nabi Adam dan Hawa turun berjumpa dekat Jabal Rahmah, maka berkembang biaklah manusia daripada datuk dan nenek kita itu. Sampailah satu masa tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila meninggalnya Nabi Adam, maka dari situ terputuslah wahyu, yang mana Allah Ta'ala bagi satu masa yang agak panjang untuk manusia ni dia nak hidup, nak cari Tuhan sebelum sampai dan lepas Nabi Idris, dan kemudian nak sampai Nabi Nuh. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Nak ingat kena nyanyi dulu. Kita tak ingat 25. Adam, Idris, Nuh. Nak sampai Nabi Nuh tu tuan-tuan, manusia mencari Tuhan. Dalam nak mencari Tuhan itu mereka tercari-cari sampai timbul satu idea. Jadi dalam antara banyak-banyak nama anak Nabi Adam ni, selain daripada Qabil, Habil, apa semua tu, dia ada yang namanya Wad, ada namanya Suang, ada Yagus, ada Ya'uq, ada Nasar. Jadi antara 5 anak Nabi Adam ni, ini yang dikenang-kenang orang pada masa itu, hinggakan timbul satu idea di kalangan manusia, macam mana kita nak sembah Tuhan ni. Maka dia kata bapak kita dulu sembah Allah, lepas bapak kita mati ada anak-anak dia yang berjasa kepada kita manusia. Lalu macam mana kita nak sembah Allah? Kita tak tahu, kita kenanglah pada datuk kita tu. Datuk kita, maka dibuatlah patung. Patung tu nak kenang Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala yang menjadikan, yang patut kita sembah, yang patut kita tak boleh nak disyirikkan. Nak kenal Allah macam mana? Kita buat patung nak kenal orang yang tolong kita kenal dengan Allah. Mula-mula berhala dicipta.
yang Allah Ta'ala sendiri sebut nama 5 orang anak Nabi Adam ini dalam Al-Quran, dalam surah dalam surah Nuh. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Sadaqallahul azim. Dan ketua mereka tu apa? Ketua manusia yang ada pada masa itulah. Dia kata, dia hasut orang, jangan kamu tinggalkan Tuhan kamu. Tuhan kamu yang mana? Tuhan kamu yang terutama yang namanya Wad. Wad. Yang kedua namanya Suwa'. Yang ketiga namanya Yaghus, Ya'uq serta Nas. Jadi 5 daripada nama anak Nabi Adam ini diabadikan dalam bentuk patung. Dari situlah mulanya orang mula sembah berhala. Kita berhenti azan ke terus? Oh, terus saja. Baik. Daripada situ bermulalah orang mula menyembah, menyembah berhala. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sampailah Nabi Nuh mula memberi dakwah kepada mereka. Namun Nabi Nuh ini tak dapat ramai orang untuk nak ikut dengan dia. Maka akhirnya yang selamat dengan dia hanyalah siapa yang naik kapal Nabi Nuh. Itu pun syaitan ada menjalankan tipu daya dia juga. Sampai orang memulaukan, memboikot Nabi Nuh naik kapal, ramai yang terkorban. Termasuklah di antaranya isteri Nabi Nuh dan anak dia. Dan kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sampailah zaman Nabi Ibrahim. Bila sampai zaman Nabi Ibrahim, pada masa mula-mula Nabi Ibrahim nak kenal Allah, ingat dalam Quran sebut apabila dia lihat matahari, dia ingat itu Allah, itulah Tuhan. Dia cari sebab terputusnya pada waktu itu dengan wahyu yang dulu nak sampai zaman Nabi Ibrahim itu ambil satu masa yang agak lama. Ya. Sampailah Nabi Ibrahim dia mencari Tuhan dan akhirnya berjumpa dengan Allah Ta'ala, Tuhan yang layak disembah. Maka Allah Ta'ala uji dia. Lepas daripada tu, dengan cara Allah Ta'ala suruh dia tinggalkan isteri dia yang bernama Siti Hajar dengan nama anaknya Ismail. Bila tinggalnya Nabi Ismail dengan Siti Hajar di lembah Bakkah Mubarakah, dengan satu tanah lembah yang tandus dan kemudiannya diberkati. Maka bila dah tinggal, lama kemudian Nabi Ibrahim balik jumpa dengan isteri dia itu, maka Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim dengan menyembelih anak dia. Waktu nak sembelih anak dia, maka iblis datang kacau. Jadi tuan-tuan, kalau siapa yang pernah buat haji, dia kena antara salah satu pekerjaan haji adalah dengan melontar di Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqabah. Di situ antara perkara yang terjadi kepada Nabi Ibrahim adalah hasutan daripada iblis. Hasutan daripada syaitan. Iblis ni dia satu, ketua tadi yang saya cerita dalam syurga tadi yang turun. Manakala syaitan ini dia punya kuncu-kuncu dia, anak-anak dia. Ya. Lalu syaitan di situ telah menghasut Nabi Ibrahim, jangan sembelih anak kamu. Tuhan apa yang suruh sembelih anak ni? Dia mendatangkan ragu-ragu pada Nabi Ibrahim. Tiga tempat tu Nabi Ibrahim lontar dia, sehinggalah Allah Ta'ala syariatkan di tempat itu kita melontar. Dengan lontarnya apa? Melontar iblis. Tapi ulama kata yang kita nak lontar di situ adalah merupakan sifat-sifat buruk, sifat-sifat keji yang ada pada kita. Ya, itu pun syaitan juga. Tuan-tuan nak tahu tak? Yang kata syaitan ini makhluk yang mana satu? Ya. Adakah selain daripada malaikat? Ni makhluk Allah ya, yang utama yang hidup. Kita tolaklah batu, kayu, tolaklah haiwan. Yang utama ada malaikat. Yang kedua ada jin. Yang ketiga ada manusia. Syaitan ni tang mana pula? Syaitan ni tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala terangkan pada kita dalam surah An-Nas.
min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Syaitan ini terdiri daripada golongan jin dan manusia. Tak ada makhluk lain. Pocong tu apa ustaz? Pocong tu syaitan ke? Dia jin. Jin. Korin macam mana pula ustaz? Korin nanti kita cerita. Dalam ini ada hadis yang dibacakan tentang bagaimana korin itu, siapakah dia, bagaimana hubungan dia dengan kita, apa hubungan dia dengan Nabi SAW, ditulis oleh Ibnu Jauzi Al-Baghdadi dalam kitab ni. Istiqamah, kalau dapat kita baca kitab ni dari mula sampai habis, insya-Allah tuan-tuan kita boleh kenal cara-cara, kaedah iblis nak menghasut manusia dan cara nak menghindarinya, dan bagaimana petua yang boleh bagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita. Saya tidak berhajat untuk menyambung lagi pada malam ini, tapi cukup saya sekadar bagi beberapa kisah agar supaya kita kenal, kita tahu. Antara lain tujuan kitab ini ditulis adalah untuk kita nak pastikan kita, anak-anak kita, isteri kita, cucu-cucu kita, rakan-rakan kita, saudara kita tak termasuk dalam tipu daya iblis. Sebab tipu daya iblis ni kadang-kadang bukan suruh kita buat jahat, dia suruh kita buat baik tuan-tuan. Umpama anak-anak Nabi Adam tadi itulah, dia kata kau nak kenal Tuhan, Tuhan tak ada, macam mana kita nak kenal Tuhan? Tak apa, kalau tak ada Tuhan, kita buat siapa yang kenalkan kita dengan Tuhan? Oh, anak Nabi Adam, namanya Wan, namanya Yarus, namanya gini, pun buat patung tu. Asal dia buat patung berhala tu bukan sebab nak sembah dia, tapi nak sembah Allah melalui perantaraan patung itu tadi. Jadi dah lama-lama dia orang tahan lagi, anak dia tahan lagi, cucu dia tak jumpa dengan datuk dia, lalah cucu dia pun sembah patung. Ya, asal daripada benda yang baik. So begitulah tuan-tuan. Hari ni kita balik kerja katakan. Mula-mula nampak rakan, nampak orang perempuan, takut perempuan kena kacau, kita tolong. Nak balik mana? Nak balik air keruh. Saya pun lalu jalan tu juga. Lalulah saya tolong bawa. Nanti tinggalkan dia, takut-takut orang kacau. Kita pun tolong bawa hari ni. Besok kita tolong bawa. Niat baik ni. Oh, dia kata ni baiknya tambah kita pakai lebay ni tuan-tuan. Dia pun ikut. Lama-lama dia ikut, lama-lama syaitan pun dia hasut kita. Ada cerita dalam ni. Bukan orang biasa-biasa tuan-tuan. Tok Guru, rahib paling tinggi Bani Israel pun kena juga dengan tipu daya iblis ini. Sabar menuntut ilmu, insya-Allah kita akan sampai. Ya. Jadi sampai di sini saja. InsyaAllah ada rezeki kita akan sambung lagi mengenai talbis iblis. Untuk pengetahuan, kalau siapa-siapa nak berhajat untuk beli buku ini, dia yang Arab, dia yang ini. Saya kenalkan sikit dulu kitab. Siapa yang mampu beli yang ni lah, Talbis Iblis. Dia Ibnu Jauzi Al-Baghdadi. InsyaAllah pada kuliah akan datang saya akan terangkan siapakah penulis kitab ini. Tapi hak Melayunya punya dia, ni cerita buku dia ni. Pustaka Hidayah. Saya akan kongsikan bagi dekat tuan pengerusi. Nanti bolehlah kalau nak beli. Buku ni kalau dalam ni dia tulis RM35. Dia ada 3 versi terjemahan dia. Tapi saya nasihatkan kalau tuan-tuan jumpa dengan versi yang Indonesia yang namanya Pustaka Syafi'i, beli hak lain lah, jangan beli hak tu. Sebab dalam tu dia tambah terjemahan dia sampai dia kata kita yang akidah mazhab Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah ni pun dia kata kena tipu dengan iblis. Padahal tak ada, saya baca kitab ni tak ada cerita yang tu, tapi dia pandai-pandai pergi tambah. Jadi jaga buku tu, kulit dia hitam. Ya, Pustaka Imam Syafi'i, nama Imam Syafi'i, pustaka dia Imam Syafi'i Indonesia. Baik, kalau tuan-tuan nak beli hak ni. Yang ni. Ni molek sikit lah, walaupun ada kurang dia. Saya tengok bandingkan dengan kitab Arab ni, ada kurang dia tapi boleh pakai lagi lah dan agak murah. Dia satu lagi yang terjemahan dibuat oleh Pustaka Nasional, yang tu agak mahal sikit.
Tapi apapun, kalau nak boleh bincang dengan tuan pengurusi, insya-Allah kita cuba teliti satu persatu. Semoga diri kita ya Allah dijauhkan daripada tipu daya iblis ya Allah. Jauhkanlah kami daripada azab api neraka ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan kebenaran agar kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah juga kami jalan kebatilan agar kami dapat menjauhinya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Engkau ambil nyawa kami sebelum kami ucapkan la ilaha illallah. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.